Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi saya ucapkan kepada para penonton yang berada di luar sana yang masih lagi berada bersama kita dan webinar pemantapan kepimpinan KRT. Saya Emilia Jusniza daripada Brigad Negaraku dan bersama saya pada hari ini Encik Muhammad Sanusi bin Sardi, pengerusi KRT Taman Mantau Indah 1 dan 2. Ya, betul. Dan hari ini kita akan berkongsi dalam webinar kali ini iaitu perkongsian amalan terbaik. Jadi sebelum kita nak bercerita lebih lanjut, izinkan saya bagi laluanlah kepada Encik Sanusi untuk menceritakan sedikit latar belakang Encik. Okey. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Muhammad Sanusi bin Sardi, merupakan pengerusi KRT Taman Mantau Indah 1 dan 2. So saya berkerjaya sebagai perunding, kalau ikutkan perunding arkitek lah. So sekarang ni saya ada selama 15 tahun lebih saya bekerja sebagai arkitek dan sekarang ni saya berkecimpung pula di bidang pembinaan dan juga development, pemajuan perumahan, itu ya. Okey, wow, bukan biasa-biasa kita hanya berusi KRT hari ini. Rupanya dalam bidang architecture lah. Okey. Boleh cerita tak sikit macam KRT, berapa lama dah sebenarnya Encik Sanusi dah berkecimpung pula dalam KRT Taman Mantau Indah ni sendiri? Alhamdulillah, KRT bagi taman saya bermula pada 2014. Oh, kami mula registerkan KRT pada 2014. Masa tu adalah pengerusi yang lama lah. So saya memang betul-betul berkecimpung dalam KRT di taman saya ni pada 2016. So bermula 2016 saya menjadi setiausaha KRT. Pada masa tu saya menjadi setiausaha. Selepas 2 tahun saya dilantik menjadi pengerusi lah. Pengerusi saya bermula pada 2018 sehingga 2019. Maknanya 2018, 2019 bersamaan 2 tahun. So lepas tu 2019 hingga 2020. So tahun ini, tahun 2020 adalah tahun yang yang kedua lah selepas saya menjadi pengerusi tu. Kira penggal kedua lah kan? Penggal kedua. So 2020 sehingga 2021. 2021 ada penggal kedua saya sebagai pengerusi di Taman Mantau Indah 1 dan 2. Dah 2 tahun, dah 2 penggal rupanya yang memegang jawatan. Lagi-lagi dalam keadaan yang sangat mencabar kan. Macam kita tahu 2020 tiba-tiba kita dikejutkan dengan pandemik COVID-19 pula. Tapi sebelum kita bercerita dengan lebih lanjut, saya nak tanya sebenarnya apa sebenarnya peranan KRT ni? Okey, KRT berdasarkan sejarah kita adalah satu perkumpulan di satu taman ataupun di satu perkampungan untuk menjaga keselamatan taman lah. Dipanggil kawasan rukun tetangga. KRT kawasan rukun tetangga. So daripada situ KRT ni di bawah Kementerian Perpaduan di Jabatan Perdana Menteri. So dia adalah menteri yang sekarang ni
Menteri Wanita, siapa nama dia, Puan Datuk Halimah Siddiq, ya. So KRT berperanan menjaga keselamatan kawasan lingkungan lah. So macam saya dan jawatan kuasa saya akan menjaga kawasan Taman Mantau Indah 1 dan 2. So kalau ikutkan, untuk pengetahuan Cik Mia, kami di Taman Mantau Indah tu ada 3. Taman Mantau 1, 2 dan 3. Tapi lingkungan penguasaan kami punya teritori lah di Taman Mantau Indah 1 dan 2. Taman Mantau 3 dia ada dia punya jawatan kuasa sendiri. Kenapa? Apa yang membezakan? Macam sekarang ni kalau Cik Sanusi dia jaga 1 dan 2, dan tiba-tiba yang 3 tu dia dah tak jaga dah. Dia Taman Mantau 3 ni dia ada entiti sendiri, dia ada persatuan sendiri, ada KRT sendiri dan dia mendaftar sendiri. So kita ada dua entiti yang separate. Dari segi geografi dia, Taman Mantau 1 dan 2 memang rapat. Taman Mantau Indah 3 dia lebih terpisah jauh lah daripada yang kita. Jadi apa yang sebenarnya, sebab macam saya tahu KRT dijaga keselamatan, tapi kita pula dekat di Malaysia juga kita ada macam persatuan penduduk dan sebagainya. Jadi apa yang membezakan sebenarnya persatuan penduduk sendiri dan juga KRT selain daripada macam menjaga keselamatan? Untuk maklumat Cik Mia, saya juga adalah, di samping saya sebagai pengerusi KRT Taman Mantau Indah, saya juga pengerusi Taman Mantau Indah. Saya juga pengerusi persatuan. Ya, saya. So persatuan saya bagi sesi 2019 hingga 2020 lah. So kita disebabkan pandemik ini, kami tidak boleh membuat mesyuarat agung untuk pelantikan baru. So saya bertanggungjawab masih sebagai caretaker lah. Kami jawatan kuasa sebagai caretaker sehingga kita anggarkan sehingga bulan 3 ni baru kita membuat satu pemilihan barulah. So perbezaan antara persatuan penduduk dan KRT adalah dari segi dia punya kementerian lah, dari segi dia punya badan kerajaan yang menjaga kami. Kalau persatuan penduduk, kami di bawah seliaan ROS, Registration of Society. So kita kena mendaftar di situ dan kita ada undang-undang kecil. Jadi compare dengan KRT, kami di bawah Kementerian Perpaduan, JPNIN, Kementerian Perpaduan dan Jabatan Perpaduan Negeri dan Integrasi Nasional. So itu di bawah perpaduan lah, kita senang panggil perpaduan. So perpaduan ni ada juga penjaga dia lah. Maksud dia kami ada satu di peringkat negeri kami ada pengarah perpaduan lah, dan kita membuat pelaporan program kepada jabatan tersebut. Itulah. So ada perbezaan dari segi kementerian lah. Dari segi program tu selalunya kita berpakat dan buat collaboration. Lagi mudah macam tu kan? Ya, saya. Sebab barulah daripada nak membazir satu dana dan sumber, kalau buat sekali boleh jadi lagi besar kan? Ya, betul. Jadi macam kita tahu kan, sebelum pandemik melanda bukan sahaja negara, malah dunia, saya pasti macam KRT dia banyak program-program yang dijalankan kan? Boleh tak cerita sedikit apa sebenarnya macam program-program selain daripada, nanti kita akan cerita aspek yang menjaga keselamatan tu, tapi boleh cerita tak selain daripada tu apa yang KRT buat? Okey, sebelum berlakunya pandemik COVID-19, kami memang banyak menjalankan program-program lah. Mudah sajalah bila ada program tu kami terus tak ada isu-isu SOP apa semualah. So setiap awal tahun kami akan membuat satu perangkaan program. Program tu kita anggarkan dalam 5 atau 6 program setahun lah. Program-program tu lebih kepada program
yang membuatkan kita bercampur gaul lah. Maksud saya kita nak bermasyarakat, jadi kita kena buat program yang boleh menghimpunkan penduduk-penduduk dari semua bahagian, maknanya orang tua, orang muda, warga emas, semua kita akan panggil bersama-sama menjalankan program tersebutlah. Di samping tu KRT juga kami mempunyai satu jawatan kuasa sendiri dipanggil SRS. Saya dan jawatan kuasa saya melantik salah seorang daripada ahli jawatan kuasa akan dijadikan sebagai ketua SRS. SRS ni adalah skim rondaan sukarela. Kami panggil ketua SRS tu komandan lah. Komandan ni baru kita nampak gah sikit lah. Walaupun di tempat-tempat lain, di KRT lain tak memanggil dia sebagai komandan, tapi kami memanggil dia sebagai komandan untuk memberi satu impak yang rasanya mungkin dari segi anggota pun respect kepada komandan tu lebih lah. Jadi komandan ni lah yang bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan di waktu malam lah, selepas pukul 12 sampai esok 6 pagi. So kami ada rutin penjagaan. Kami telah base kepada SRS ni, kami telah membuat satu rule lah, regulation untuk mewujudkan 5 tim. That mean 5 tim ni kita akan rotate dia, kita akan memberi tugas dia secara jadual lah. Ya, penjadualan dia. So kita ada menamakan lebih kurang macam menamakan grup-grup ni dengan nama-nama yang lebih menarik. gah lah, menarik. Contohnya Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo dengan Foxtrot. Kami ada 6. Minta maaf, saya ada 6 grup SRS yang boleh kita panggil anytime lah. Tapi mula-mula kita memang minta dia orang ber-SRS, maksud dia menjaga taman tu start pukul 12 sampai pukul 6 pagi. Bermula dengan Alpha lah, lepas tu esoknya Bravo, lusanya Charlie, seterusnya lah, dan berpusing dia punya rutin penjagaan tu. Menarik sebab saya ada nama, lepas tu diberi gelaran pula kepada ketua. Ya, saya. Kan, supaya macam kita tahu kan, kalau sukarela ni pun dia memang tak diberi, dia tak ada elang kan, dia tak ada gaji dan sebagainya. Jadi dia bergantung kepada kesanggupan penduduk untuk menjadi sebahagian daripada tim SRS tu. Tapi menarik boleh tak cerita sikit macam maksudnya daripada 6 tu berapa ramai sebenarnya yang keseluruhan yang terlibat ya. Okey, bila bermula kita lancarkan SRS, kami ada panggil lah secara kolaborasi dia. Kami ada panggil pihak polis, Balai Seremban 2, dan kami panggil pejabat perpaduan lah. Untuk makluman, kami di Taman Mantap Indah ni kami di bawah zon 3. Untuk maklumat Cik Mia, zon 3 mempunyai 48 KRT. So maknanya kami bergerak sendirilah di taman kami, masing-masing bergerak sendiri, tapi kami ada satu program yang akan mengumpulkan 48 KRT di bawah zon 3. Okey, kalau ikutkan dari segi pengalaman tadi, kami ada pengalaman lah, pengalaman menjaga taman ni memang banyak lah, banyak ragam, sebab kita bercampur kan, so bermacam-macam ragam di awalan lah. Alhamdulillah dengan adanya SRS, taman kami harmoni, tidak ada jenayah so far. Okey. Jadi boleh tak cerita macam, okey sekarang ni Cik Sanusi kata memang tak ada jenayah dan sebagainya, tapi ada tak pengalaman yang memang kalau boleh yang orang kata tak boleh dilupakan lah oleh Cik Sanusi sendiri? Mungkin ada kejadian-kejadian yang sangat menarik, mungkin kita boleh cerita, dan bagaimana Cik Sanusi dan SRS menangani perkara tersebut lah. Ada 2-3 pengalaman lah yang paling saya terkesan bila mana ada satu
satu kes ni kami dapat terhidu lah. Ada kes kalau orang biasa dengar halwat lah. Okey. So kita dapat maklumat daripada jiran-jiran sebelah. Alhamdulillah kita boleh panggil sebagai neighborhood watch lah sebenarnya. Neighborhood watch. Kalau ikutkan jiran-jiran pun sangat prihatin. Kalau ada yang benda-benda yang mencurigakan, akan ada je maklumat tu daripada yang kita akan terima lah. So kita dibekalkan dengan walkie-talkie oleh jabatan. Jadi dengan walkie-talkie tu kita dapat berhubung sesama kami lah di antara AJK, dan AJK akan sebarkan kepada ahli-ahli supaya ahli berkumpul. Ada sekali tu kami ada satu isu di mana ada satu pasangan duduk dalam satu rumah yang amat mencurigakan. Jadi daripada situ ada berdasarkan maklumat-maklumat yang kita dapat daripada jiran-jiran sekitar, dan kita membuat rondaan lah. Kita membuat rondaan dan kita ketuk pintu dia dan dia keluar. Bila kita tanya, memang dia tidak ada ikatan apa-apa pun. Jadi kami pun merujuklah kepada Jabatan Agama Syariah. Kita rujuk kepada pihak polis macam mana kita nak buat, dan benda tu dapat sambutan lah, maksud dia dapat diselesaikan lah dengan baik. Maksudnya dekat sini Encik Sanusi dan SRS tak ambil tindakan sendiri, tapi kita pun ambil peranan. Kita rujuk dengan pihak berkuasa yang berkaitan. So macam dekat sini kita boleh tengoklah yang apa pun SRS buat, kita tak boleh macam ikut buat tindakan sendiri. Sentiasa rujuk pada pihak berkuasa. Kalau apa-apa, sebab takut nanti akan kena bulak balik dekat kita kan. Betul. Tapi yang bagusnya dekat sini kita boleh nampak bila kita ada SRS, bila kita ada KRT macam ni, kita dapat jagalah antara jiran-jiran kita dan mengelakkan daripada perbuatan-perbuatan yang mungkin memang tak bagus dan bagi kesan kan. Macam kalau itu cerita pasal halwat, tapi bagaimana macam adakah kes jenayah lain, macam mungkin boleh cerita adakah ada tak perbezaan macam sebelum tahun 2014 tu ditubuhkan, sebelum tu macam ada maknanya kemungkinan kes jenayah lebih tinggi ke, meningkat ke, menurun ke, macam mana? So berdasarkan pengalaman yang lama lah, kalau ikutkan jenayah tu memang ada. Sebab sebelum ni kami di Taman Mantau Indah ni kurang berhubungan lah, maksud dia kurang bercampur, kurang membuat program. Selepas kami membuat program-program ni, kami wujud tahu kelompok-kelompok bersama-sama. Maksud dia dengan ada program dan KRT ni, ramai penduduk datang menyumbang tenaga dan menyumbang masa diorang untuk berkumpul, kadang-kadang berkenalan sesama kami. Dan alhamdulillah sampai ke hari ini kami mempunyai satu ikatan yang baiklah di antara sesama kami lah. Kalau ikut awal-awal dulu, kalau ikutkan taman perumahan kami ni, saya juga orang yang awal masuk taman kami ni pada 2005. So daripada 2005 sehingga ke 2014, kalau ikutkan kadar jenayah tu memang tinggi. Dan dulu kami membuat perkumpulan untuk membasmi jenayah-jenayah yang ada lah. Tapi bila ada kita menubuhkan KRT ni, benda tu lebih mudah untuk kita bersama mencegah jenayah tu, di mana dengan baju yang ada ni kita mempunyai satu macam orang panggil power lah, orang panggil kuasa untuk mencegah orang membuat jenayah di taman saya. Jadi yang bagusnya bukan saja kita dapat cegah jenayah, tapi merapatkan hubungan di antara jiran-jiran. Sebab sekarang ni macam Cik Sanusi tahulah kan, kita sekarang duduk dalam masyarakat yang mana kita tak bertegur pun dengan jiran sebelah kan. Jadi bila kita ada satu entiti yang
menghubungkan kita semua. Betul. Kita bukan saja menghindarkan kawasan kita daripada kegiatan jenayah, betul. tetapi juga kita kenal dan tahu dan ambil tahu apa yang sebenarnya jiran kita lakukan lah kan. Ya, saya. Tapi okey, kita dah bercerita tentang tu, kita boleh tak saya tanya, okey, sepanjang penglibatan Encik Sanusi kan, apa mungkin sebab macam saya tahu KRT ni dia macam ada dia ada jugalah macam orang kata, bukan nak kata KPI tapi macam pencapaian KRT. Jadi mungkin boleh cerita juga apa macam sepanjang penglibatan Encik Sanusi sendiri dan juga mungkin KRT Taman Encik Sanusi, apa yang kira berjaya, yang mungkin pencapaian dan anugerah yang berjaya dapat ke? Okey, untuk KRT kami dipantau oleh Jabatan Perpaduan. So setiap tahun kami kena membuat pelaporan yang aktiviti yang kita buat, dan kita kena masukkan dalam sistem pelaporan perpaduan ya. So alhamdulillah di hujung-hujung tahun 1-2 tahun yang kebelakang ni kami mendapat pencapaian 100% lah keaktifan dalam KRT di bawah JPNIN. So daripada situ pihak perpaduan di bawah zon 3 telah melantik kami sebagai host ataupun ketua untuk Squad Unity. So benda tu kami baru saja tubuhkan di bawah kelolaan Jabatan Perpaduan, dan dia minta untuk saya dan jawatan kuasa saya lead Squad Unity ni di zon 3. Maksud dia semua zon 3 yang saya cakap 48 KRT tadi akan kena menerimalah kami sebagai host untuk Squad Unity. Kira macam nak kata ketua ke macam pelaksana sebagai pemantau? ketua juga. Sebagai ketua. Squad, apa beza Squad Unity dan juga SRS? Squad Unity ni dia lebih kepada untuk membantu bila berlaku bencana. So saya rasa kami pun ada collaboration dengan pihak brigade negaraku ya. So kita pun sebagai associate dengan brigade negaraku. Jadi setakat ni kami belum lagi bercollaborate program, tapi untuk personal kami memang buat program-program membantu bila ada berlaku bencana. Contohnya hujan lebat pada bulan 2 saya rasa bulan 11 yang lepas lah. Betul. So hari tu ada banjir di Seremban. Memang teruk masa tu kan. Di kampung Datuk Mansur. Kami dengan pantas kilat lah, kami menubuhkan satu pasukan untuk pergi ke rumah-rumah mangsa dan membantu membersihkan rumah-rumah mereka. So itu adalah yang pertama. Yang kedua, baru-baru ni ada salah seorang kejiranan kami, rumah dia terbakar, dan skuad tu juga yang akan sepantas kilat lah, maksud dia yang akan orang pertama yang akan pergi membantu. Dan di jiran tu terbakar pada tengah hari. Dan kami sebab kami ramai yang bekerja, selepas bekerja malam tu kami buat pembersihan lah. So itulah yang daripada situ kita sangat teruja lah untuk membantulah mana-mana bila berlaku bencana. Dan kebetulan pihak perpaduan melantik kami sebagai ketua untuk Squad Unity ni. Dan kami insya-Allah lah boleh berkhidmat sebaik mungkin lah, insya-Allah. Jadi macam Squad Unity ni tapi di kawasan yang ada 43 ya, di bawah zon 3. Zon 3. Jadi macam dekat tempat lain pun dia akan ada Squad Unity di Seremban sahaja kami ada 5 zon. Setiap zon saya rasa dia punya keanggotaan KRT lebih 40 KRT. Dan untuk di zon Jempol, Kuala Pilah, Jelebu, Port Dickson,
dia di bawah kumpulan lain. Maksud dia di satu perkumpulan lah. Di Seremban saja ada 5 zon. 5 zon. Ya. Yelah, dekat Negeri Sembilan pun ada 383 Ya, saya. sebab saya KRT kan. Baru-baru ni kami di bawah Squad Unity jugalah. Di zon di Negeri Sembilan membawa dua zon. Maksud dia, minta maaf, saya membawa 2 entiti. Zon di daerah lain tu satu entiti, di Seremban satu entiti. Kami membawa bantuan-bantuan kepada mangsa banjir di Pahang. Baru lagi bulan Januari. Maksudnya, awal Januari. Memang sentiasa, walaupun ni memang akan sentiasa ada buat program, tapi Ya, saya. kita mungkin kita boleh bercerita lah tentang program-program semasa semasa pandemik berlaku. Jadi jangan cerita dulu. Okey. Okey, jadi sebelum kita sambung, kalau boleh kita tunjuk sedikit VT lah, kira penglibatan dan program-program yang dijalankan oleh KRT Encik Sanusi lah. Jadi kita layan dulu VT ni dan kita akan bersambung dan cerita pula semasa pandemik dan apa cabaran-cabaran yang dihadapi. Boleh, insyaAllah. Okay.
bersatu dan maju. Bumi bertuah, hasil melimpah. Siapa rajin, hidup mewah. Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Melayu, Cina, Iban, India, Kadasan, Portugis pun ada. Semua kaya dengan budaya, Di bawah kibaran satu bendera. saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Hujan emas di negeri orang. Hujan batu di negeri kita. Walaupun cantik negeri orang, Tentunya Malaysia cantik lagi. Melayu, Cina, Iban, India, Kadasan, Portugis pun ada. Semua kaya dengan budaya, di bawah kibaran satu bendera. Saya anak Malaysia. 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 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1. 31, 2020. Selamat menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-63. Malaysia beri hadiah. Merdeka! 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 Terima kasih bertemu kembali kita dalam webinar Kepimpinan Rukun Tetangga dalam Pembudayaan Norma Baru bersama dengan kita sekali lagi Encik Sanusi dalam perkongsian amalan terbaik KRT. Jadi apa yang anda tonton sebentar tadi adalah program-program yang telah dilaksanakan oleh KRT yang dipimpin oleh Encik Sanusi bersama ahli jawatan kuasa beliau. Dan terima kasih kepada Cikgu Izzat yang juga merupakan jawatan kuasa kan dalam bahagian IT, bidang IT yang buatkan video tadi. Saya. Jadi kita dapat lihatlah dekat sini betapa aktifnya, maknanya bukan saja Encik Sanusi tapi sebabkan sokongan, maknanya bukan saja ahli jawatan kuasa tapi ahli-ahli KRT sendiri yang menyebabkan banyak program-program yang telah dilaksanakan oleh Encik Sanusi dan jawatan kuasa sangat berjaya kan. Mungkin boleh cerita sedikit tentang program-program yang macam kita tadi, kalau boleh saya nak terus bercerita tentang cabaran pandemik, tapi sebab saya tengok tadi tu ada BT-BT yang menarik, boleh tak cerita macam yang saya tahu tadi ada ride perdana, program tahunan dan juga sepak takraw. Boleh cerita sedikit tak? Okey, untuk pengetahuan Cik Mia, taman kami ni ramai yang mempunyai bakat-bakat dan ada yang berbakat dari segi bola sepaknya, ada yang berbakat dari segi sepak takrownya, dan ada yang juga berbakat dari segi badmintonnya, bowlingnya. So semua benda-benda ni, bakat-bakat ni kami adalah masing-masing punya jawatan kuasa. Maksud dia jawatan dia orang mempunyai grup-grup
grup masing-masing yang menjalankan aktiviti riadah yang sihat lah. So sebagai program tahunan, kami memang ada membuat satu program ride khusus untuk anggota-anggota taman lah. So kebanyakan ride kami ni bukan menggunakan motor berkuasa besar. Adalah sebahagian bermotor berkuasa besar dan ada kebanyakannya menggunakan motor-motor yang jenis kapcai. Oh, motor kapcai. Wah, menarik. So alhamdulillah pada bulan 10 2020 yang lepas, sebaik saja PKP yang berlaku pada awal tahun sehingga bulan 8 saya rasa, bulan 10 memang kita punya program untuk ride. Kami menggunakan kami target untuk pergi ke pantai timur pada masa itu. Alhamdulillah kami dapat mencapai hasrat kami pergi ke pantai timur dengan kekuatan 45 biji motor. Dengan motosikal berbagai-bagai jenis lah ya. Adalah beberapa yang motor berkuasa besar dan ada juga anggota kami yang membawa kereta untuk support lah dari segi logistik, dari segi keperluan asas lah. Setahun sebelum itu kami juga ada membuat program ride juga ke Cameron. Yang tu saya rasa dalam 30 ke 40 jugalah. Ke semua rider-rider tu adalah anggota kami. Maksud dia penduduk Taman Mantau Indah kami. Dan saya juga salah seorang rider yang saya membawa motor kapcai lah ya. Saya pun tak sangka dengan umur saya macam ni, saya boleh lagi membawa motor pergi ke Pantai Timur, pergi ke Kelantan dan patah balik ke Seremban lah. Bukan dekat tu kan? Ya, bukan dekat, 600 km pergi dan balik 600 km juga. Dan dengan program tersebut kami juga ada memanggil anak-anak muda lah untuk join dalam program ride tu. So adalah 2-3 anak muda yang bersama-sama kami dalam program ride tu. Dan ride tu bukannya saja-saja ride kosong ya. Kami juga ada communicate dengan pihak rider di Kelantan. Dan alhamdulillah kami dapat berkumpul dengan rider-rider Kelantan dengan yang motor berkuasa besarnya dan motor yang kapcainya pun ada juga. Kami membuat program pergi ke salah satu tahfiz di sempadan antara Kelantan dan Terengganu. Kami memberi sumbangan daripada pihak di Seremban meminta kami membawa sumbangan tersebut dan bagi kepada pusat tahfiz tersebut ya. Oh, kiranya ride ni bukan sekadar macam setakat pergi je, tapi saja. ada it's for Ada good cause isi, lah ya. kan. Ya, Ada isi semua. Jadi macam kiranya pihak Cik Sanusi dan juga KRT maknanya benda tu buat macam minta sumbangan orang ramai atau pihak macam mungkin syarikat private. Dalam sebelum ni kami memang membuat program ride tersebut menggunakan dana sendiri. Masing-masing memberi contribute lah ya. Dan bila program yang kedua kita pergi Kelantan tu, ke Kelantan tu, kami adalah membuat collection, membuat pengumpulan dana dan dana tu daripada pihak NGO pun ada, pihak luar, swasta dan kami sendiri, dan kami bagilah kepada pusat tahfiz tersebut. Semoga benda tu kita memang membuat program ride ni secara tahunan. InsyaAllah pada tahun ini jika tiada PKP ya, kami dibenarkan untuk ride lagi. Kami akan pergi ke sebelah utara pula. Oh, sebelah utara pula. Yelah, dah pergi timur, dah ya, pergi. saya. Ride ni kita panggil ride perdana Taman Mantau Indah. Taman
Mantap Indah. Okey, wow. Maknanya kiranya dia bukan saja itulah yang menariknya, bukan saja motor berkuasa besar tapi motor kapcai semua dan sama-sama pergi. Berapa hari itu sebenarnya? Di Kelantan kami pergi selama 3 hari. 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Jadi macam anak muda, penglibatan anak muda macam mana? Alhamdulillah, daripada ride tersebut kami adalah 2-3 anak muda dan sebenarnya kami pada masa itu kami agak teragak-agak lah untuk membuat ride tersebut sebab baru saja habis PKP kan. Jadi kami tidak terlalu open kepada anak-anak. InsyaAllah akan datang ni kami akan buka kepada anak-anak muda yang dah ada lesen. Kita akan pastikan asas dia kena cukup lah. Maksud dia kena ada lesen, ya, motor semua kena ada, road tax semualah. Jadi perkara asas tu bila selesai kita boleh je panggil anak-anak muda. Anak-anak muda juga kami ada membuat program macam sukan lah. Baru-baru ni di hujung tahun lepas kami membuat program sepak takraw tertutup. Kami membuka sepak takraw tu, kejohanan sepak takraw tertutup Taman Mantau Indah. So Taman Mantau Indah 1, 2 dan 3. Walaupun dia di luar KRT tapi kami panggil untuk dia bersama-sama lah. Dan dalam masa yang sama baru ni kami nak join kepada program Mantau 3 juga. Mantau 3 ada buat program bola tampar. Kebetulan tarikh tiba-tiba PKP dah dibatalkan secara automatik mestilah kan sebab sekarang ni dengan peningkatan kes kita pun tak nak apa-apa masalah berlaku. Memang menarik lah sebab maksudnya program-program yang dapat dijalankan maknanya sebelum PKP, sebelum pandemik berlaku. Tapi macam kita tahu sekarang kan pandemik COVID-19 dan memang kita tahu yang mungkin memang ada kata vaksin bakal sampai dan sebagainya. Jadi tapi sebelum tu masa sejak PKP bermula sebab tahu kan kita dah tak boleh buat, maknanya berkumpul beramai-ramai, dah tak boleh nak even kadang-kadang macam masa PKP pun dah tak boleh nak jumpa jiran pun, nak kena jumpa jauh-jauh kan. Jadi apa inisiatif maknanya untuk memastikan maknanya KRT tu masih lagi aktif, apa mungkin cara-cara lain yang telah dilakukan oleh KRT Taman Mantau Indah? Bermula pandemik masa tu kami ada juga program-program yang kami buat di mana kami mengumpul adalah NGO yang memberi sumbangan keuangan dan dikata dengan keuangan ni sila beli barang-barang keperluan dapur, makanan dan kami kumpulkan bersama jawatan kuasa, kita asing-asingkan dan membuat, saya rasa pada PKP pertama tu kami dapat mengagihkan dalam 50 pack makanan kepada sekitar lah, maksud dia kami punya taman lah, Taman Mantau Indah 1 dan 2. Kami bagi kepada orang-orang yang sangat terkesan lah, khusus dia kepada ibu-ibu tunggal, penduduk sebatang kara. Contoh dia sendiri duduk dan dia terkesan dengan PKP tersebut dan dia tak dapat bekerja, kami pun bantulah. Dan dalam masa yang sama kami punya taman pun ada program di bawah Surau Taman Mantau Indah, Surau Al-Amin Taman Mantau Indah, membuat program-program yang sama jugalah. So kami pun membantu jugalah bekerjasama dengan Surau untuk bagi bantuan-bantuan kepada yang memerlukan. Cuma bantuan tu kami memang di bawah jawatan kuasa kami mengagih-agihkan, dan masa agih kepada penerima tu mengikut SOP yang ditetapkan lah. Kami memang berjumpa di depan pagar saja, bagi saja, itu sajalah. Itu sajalah. Yelah sekarang ni mana boleh kan, walaupun nak bagi bantuan ke apa, kena selalu ikut SOP. Sebab kita nak mencegah daripada merebak kan. Lepas tu macam mana pula, maksudnya selain tu apa sebenarnya cabaran terbesar yang dihadapi oleh KRT sepanjang PKP, sepanjang PKPB? Cabaran terbesar macam saya cakap di awal tadi, kami alhamdulillah dari segi jenayah, kadar jenayah dalam taman berkurangan selepas kami mewujudkan SRS tadi, skim rondaan sukarela.
Cumanya cabaran yang terbesar di taman saya lah sekarang ni, bila mana anak-anak muda membawa motor dengan bunyi yang bising dan membawa motor yang laju kan. Jadi apa yang kami buat, kami minta, sebab kami dalam taman kami ada satu grup WhatsApp, dan grup WhatsApp tu kami sebarkanlah maklumat-maklumat untuk masing-masing membuat bertanggungjawab pada diri masing-masing untuk kalau boleh memberitahulah kepada anak-anak masing-masing untuk tidak mengganggu gugat keamanan taman tu yang dah sentiasa harmoni dengan bunyi-bunyi bising motor. Kebanyakan anak-anak muda ni di taman saya mempunyai motor-motor yang bising lah. Jadi itu yang kita susah nak elakkan. Ya, itu yang kita sebarkan kepada ibu ayah mereka untuk memberitahulah kepada anak-anak untuk tidak. Macam mana dengan penerimaan? Ada yang rasional, ada juga yang tak rasional. Tapi bila yang tak rasional tu kami terpaksa biarkan sajalah, diamkan saja. Dan mungkin kami juga contohnya ada satu jalan lurus tu tidak berbonggol. Apa yang kami buat, kami cuba mohon dengan pihak berkuasa, dengan pihak majlis perbandaran nilai masa tu, sekarang Majlis Bandaraya Seremban kami minta dia adakan bonggol. So alhamdulillah dia akan jadi berkuranganlah orang nak bawa motor laju tu kan. Semua kan. Ya, betul. Jadi macam tadi cerita pasal tentang penglibatan anak muda masa program Meraih Pahang. Bagaimana dengan penglibatan anak muda dalam macam contohnya skim rondaan dan dalam KIT sendiri? Setakat hari ini untuk penglibatan anak muda dalam skim rondaan sukarela tu belum lagi. Tapi sebenarnya anak muda ni mempunyai satu grup dia. Dia juga kadang-kadang dia nak kata melepak tak sesuai lah. Dia kadang-kadang duduk di satu tempat sampai pukul 12, pukul 2 lah. Jadi kita selalu memantau mereka lah. So kalau berlaku aduan daripada kejiranan yang berlaku yang ada di tempat yang budak tu melepak, kami akan datang dan tegurlah secara berhemah. So alhamdulillah kita juga ada buat program-program dengan polis, dengan pihak Polis Seremban 2, dengan pihak perpaduan, dan untuk makluman Pengarah Perpaduan Negeri sendiri Puan Salasiah Hashim ada juga datang ke kami punya SRS dan memberi semangatlah kepada tim SRS untuk terus berjaga kan. Dan masa tu kami panggil anak-anak muda untuk dia melihat sendiri apa sebenarnya peranan kami, dan dalam masa yang sama kami memohon pihak polis untuk peronda polis masuk dalam setiap malam, masuk dan membuat satu pusingan di taman kami. Ini masa PKP ke? Masa PKP. Ya. So sebelum ni pun kami minta peronda masuk. Sebelum ni pun buat macam tu, tapi masa PKP pun SRS dibenarkan untuk meronda. Okey, untuk masa PKP kami tidak dibenarkan membuat rondaan sukarela. Tapi ada sekali tu PKPB. Memang kami dibenarkan. Kebenaran tu adalah selepas kami membuat permohonan kepada pihak perpaduan, dan alhamdulillah perpaduan memberi kelonggaran kepada kami untuk membuat SRS. Maknanya bukan main buat je, tapi ikut saluran yang betul, minta kebenaran baru boleh buat. Betul. Sebab memang penting lah kan SRS ni, especially kalau kita tengok macam budak-budak, memang kita tahu macam anak muda, kita tak boleh nak kata mereka melepak. Betul. Sebab kita pun tahu kalau duduk di rumah saja, kalau 24 jam dah duduk dekat rumah tu memang boleh pening lah kan, dan kesihatan mental lagi dan sebagainya. Tapi yang menariknya tadi pun masa saya tengok di VT tu ada juga yang macam penghantaran bantuan semasa banjir. Macam mana boleh memulakan inisiatif untuk menghantar barang bantuan semasa banjir di Pahang?
inisiatif bantuan kepada bangsa banjir di Pahang dibuat oleh pihak perpaduan sendiri dan pihak perpaduan memanggil wakil-wakil ketua skuad Unity membuat satu mesyuarat dan apa tugas kami adalah kami diminta untuk mengumpulkan dana bagi zon kami sendiri. Maksud dia untuk contoh untuk Taman Mantau Indah kami contribute that time kami contribute beberapa ratus ringgit dan kami pool duit tu di antara 48 KRT di zon 3 kami dapat kumpul sebanyak 7,000 lebih lah. Saya tak ingat exactly berapa amount tu tapi 7,000 lebih dan itu untuk zon 3. Zon 1, 2, 4 dan 5 pun mengumpul duit juga dan kami kumpulkan sekali semua tu dan membawa amount tu dengan tukarlah kepada barang-barang keperluan dan bawa ke Pahang lah untuk misi bantuan tersebut. Maknanya siapa yang menguruskan? Kami ada urus dia sendiri di bawah zon Seremban. Yang tu di pihak di pihak saya rasa host pada masa itu adalah zon 2. Zon 2 menjadi host dan wang yang dikumpul tu oleh zon 4. Jadi kami hanya kontribut keuangan saja pada masa itu dan kerja-kerja lapangan dibuat oleh zon 2 dan zon 4. Kiranya ada pengagihan tugas Ya, lah. Maknanya tak maknanya setiap zon tu dia ada peranan masing-masing. Ya, saya. Dia tak ada nak buat. Maknanya ni bukan kita bekerja keseorangan, kita bersama-sama membantu yang memerlukan kepada yang memerlukan. Betul. Kan. Memang inisiatif yang sangat baik kan. Okey, terima kasih Cik Sanusi. Saya rasa kita pun dah hampir ke penghujung rancangan. Jadi saya memang rasa sangat menarik perkongsian ni amalan terbaik oleh KRT daripada Cik Sanusi. Jadi sebelum kita nak menamatkan sesi kita pada kali ini, boleh tak Cik Sanusi berkongsi apa harapan Cik Sanusi untuk KRT dan juga mungkin untuk negara sendiri? Ya, saya. Untuk mengumpulkan penduduk-penduduk di sesuatu tempat bukannya satu benda yang mudah tapi dengan adanya program macam KRT Persatuan Penduduk yang sentiasa membuat program. Jadi dengan program-program tersebut kita dapat mengumpulkan ramai orang dan kita dapat memberikan peluang untuk mereka berkenalan di antara satu sama lain harapan saya agar ukhuwah ini dapat diteruskan di masa akan datang supaya sesuatu organisasi, sesuatu kawasan, sesuatu kejiranan tersebut menjadi harmoni dan selesalah kepada semua orang. Alhamdulillah, saya berdasarkan pengalaman saya duduk di taman saya sendiri selama lebih 15 tahun ada peningkatan bila mana kita bergaul sesama kita. Kalau kita hanya maknanya bekerja, pergi kerja, balik kerja, tak pernah berjumpa, tak pernah bersua kan. Dulunya memang kalau kita berselisih pun kita buat tak tahu saja. Tapi alhamdulillah sekarang bila kami berselisih, kami semua angkat tangan, angkat muka. Jadi benda tu walaupun dengan senyuman lah, benda tu lebih baik dan kita lebih harmoni lah. Diri kita pun rasa tenang berada di taman yang harmoni lah. So itulah harapan saya, semoga mungkin program ni dapat memupuk kepada KRT-KRT lain agar lebih aktif Keaktifan bukan pada diri saya sendiri. Keaktifan berlaku di pihak bila mana kita ada support daripada pihak jawatan kuasa
dan ahli-ahli dalam penduduk lah, kemasyarakatan. Ya. Okay. Terima kasih Cik Sanusi. Jadi macam kita tahulah kan apa yang penting, kenapa KRT ditubuhkan, bukan saja daripada segi keselamatan, tapi juga untuk mengukuhkan ikatan silaturahim, kejiranan dan kekitaan. Sebab sekarang macam kita tahu pun memang kita dah makin ramai orang lebih suka menyendiri. Walaupun kita duduk dekat dalam satu kawasan yang sama, tapi kita lebih suka ambil tahu hal sendiri, dan kita kadang-kadang tak sedar pun yang jiran sebelah kita buat apa dan apa yang terjadi pada mereka, sehingga ada isu yang macam kematian tapi tak tahu sampai dah meninggal, dah berapa minggu baru tahu dan sebagainya. Dan selain tu juga kita faham yang kepentingan KRT ni bukan saja untuk maknanya untuk kejiranan, tetapi juga menyatu padukan kita kan. Sebab macam kita tahu KRT ni pun di bawah Kementerian Perpaduan. Kita mengenali jiran-jiran yang bukan saja kita, maknanya kita memahami dan kita mampu bertoleransi dengan mereka kan. Dan apa yang paling penting, KRT ni takkan berjaya kalau tak ada sokongan daripada maknanya masyarakat sendiri. Dan juga kerajaan yang perlu sentiasa maknanya memantau dan menyalurkan dana-dana supaya kita terus menggerakkan program-program di KRT dan juga di taman-taman. Dan mungkin ini boleh menjadi contoh kepada mungkin taman-taman baru yang tak ada KRT, yang tak ada persatuan penduduk, dan harapan kita supaya apa perkongsian daripada Encik Sanusi ni dapat jadi mungkin panduan dan juga cara untuk bagaimana untuk menggerakkan KRT di kawasan masing-masing. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Encik Sanusi dan terima kasih kepada semua yang menonton, dan jangan lupa sekali lagi kepada sesiapa yang pemenang bertuah akan mendapat t-shirt daripada Brigade Negaraku dan juga Puada. Jadi kita nantikan untuk sesi webinar yang seterusnya. Terima kasih sekali salah daripada saya, daripada pengacara yang tak berapa pandai sangat ni. Minta maaf dan kita berjumpa kembali di sesi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Sanusi. Terus cakap. Kita cakap je. Terima kasihlah kepada Brigade Negaraku dapat memanggil kami contribute, bagi idea, bagi pengalaman lah kan. Benda ni lebih kepada pengalaman kami je lah. Tapi alhamdulillah sebab kita nak tahu tau.